أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin, muka surat 33, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 33, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka erti alif ra ta, alif ra ta, hamzah pula atas alif. Macam nak je? Hamzah bukan atas alif, tak ada hamzah. Pasal ini ada hamzah. Kalau kira maka arti, dah saya kira kita ikut kita lah. Maka arti bukan ejaan lama arti. Apa ni? Ejaan Rumi lama, bukan arti. Sekarang ejaan lama arti kan? Ni tanya ejaan lama, bukan ejaan sekarang. Ejaan sekarang ERTI, ejaan lama ERTI. Ni alif tu hamzah alif atas. Mana apa? Arti. Kerana orang muda. Orang muda. Kan Haji? Bagi tu Rumi lama. ERTI lah. Maka arti ta'alluq ia kalam kepada yang wajib itu. Apa arti dianya? Menunjuk oleh sifat kalam Allah, ya, sifat menunjuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjuk atas yang wajib. Maka arti ta'alluq ia sifat kalam kepada yang wajib itu, menunjuk sifat kalam, menunjuk atas yang wajib, atas perkara yang wajib. Ni huraian hak mana pula ni? Arti ta'alluq ia sifat kalam kepada yang wajib ni. Ambil mana pula ni? Ambil daripada hak matan Umil Barahi yang terdahulu. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin. Sesar situ bicara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat kalam tidak berhuruf, tidak bersuara, buat bandingan dengan sifat kalam yang Allah letak di lidah kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau sifat kalam yang Allah letak di lidah kita ni bersuara, nyonying lah bunyi masa tengah mengajar. Bising aja dia nak mengajar, betul ganggu lah. Sebab apa? Sifat kalam masing-masing bersuara. Ada suara? Tak ada. Tapi bersifat-sifat kalam ke tak? Bersifat-sifat kalam bukan bisu. Tapi sifat kalam kita sendiri pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila kita pun berkata-kata, barulah keluar huruf suara. Itu kalam lafzi. Pada ni. Jadi sifat kalam tidak berhuruf suara. Wa yata'allaku. Ni nak bicara sekarang.
wa yata'allaku, dan ta'alluq ia sifat kalam, bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'allaqat, dan berta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia dengan barang oleh ilmu, oleh sifat ilmu. Mana ni? Mana barang yang ta'alluq dengan oleh ilmu, oleh sifat ilmu? Daripada sekalian yang dita'alluqnya, yang dita'alluq oleh sifat ilmu. Sifat ilmu dahulu. Ta'alluq sifat ilmu dahulu. Ingat ke tak? Ta'alluq sifat ilmu terdahulu. Kita ni kena undur sokmo kita ni. Ta'alluq sifat ilmu terdahulu. Sifat ilmunya bermula di muka surat 28. Wal ilmu, atau di surat 28. Mana sambungan dia? Sambungan matan Ummil Barahin. Mana sambungan matan Ummil Barahin? Sambungan dia muka surat 29, balik bawah sekali. Umbi dianya surat 28, baris yang ke-8 daripada atas, baris yang ke-7 daripada atas. Dan kata musannif Syekh Sanusi dalam matan Ummil Barahin, wal ilmu, sambungan dia di muka surat 29, baris bawah sekali. Dan katanya, kata musannif, kata pengarang dalam matan Ummil Barahin, wal ilmu al-muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Ni ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu dengan sekalian perkara yang wajib, sekalian perkara yang harus, sekalian perkara yang mustahil. Ini ta'alluq ilmu. Sama dengan ta'alluq kalam, dengan sekian perkara yang wajib, dengan sekian perkara yang harus, dengan sekian perkara yang mustahil. Ilmu hak kudrah terdahulunya, wal qudratu wal iradatu al muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Kudrah iradah bertakluk dengan perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, harus tiada. Kemudian di surat 30, wal hayatu wa hiya la tata'allaku bi syai'in. Hayat tak ada ta'alluq. Menasib surat 31, was-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Bertakluk sama basar dengan sekalian perkara yang ada. Faham tak ni? Dia pembicaraan ta'alluq ni secara perincian memang fardu kifayah. Ada ni, tapi cara ringkas fardu ain. Allah bersifat dengan sifat ilmu, satu pegangan. Ada. Allah bersifat sifat ilmu ni satu pegangan. Hak ni Mu'tazilah nafikan, tak ada sifat ilmu. Kita dak Allah bersifat dengan sifat ilmu. Apa kata ta'alluq sifat ilmu? Apa dia ta'alluq? Allah mengetahuinya apa? Itu ta'alluq dia. Kalau kudrah iradah, apa ta'alluq kudrah iradah? Memang perincian tu fardu kifayah, tapi secara ringkasnya ta'alluq kudrah iradah itulah qada' qadar, tak fardu ain. Qada' qadar bukan fardu ain, bukan makna. Ta'alluq kudrah qada', jalanan Imam Maturidi. Ta'alluq iradah qadar, jalanan Imam Maturidi kita di Masjid Gunung Bila ni. Itulah fardu ain. Qada' qadar Allah kepada perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, itu bukan qada' tu. Tak kait dengan qada'. Ke Allah yang menentukan Allah ada, Allah yang menentukan Allah sedia, Allah yang menentukan Allah bakar. Dah. Yang wajib tidak berkait dengan ta'alluq kudrah iradah, tak berkait dengan qada'. Perkara mustahil tak juga. Mustahil tak juga. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Allah yang menentukan pada azal, anak Allah tak ada. Allah yang menentukan pada azal, isteri Allah tak ada. Tak berkait. Itu tak berkait dengan ta'alluq qudrah iradah. Itu perkara mustahil.
Ada ni. Apa hak qada pada azan? Qada pada azan perkara yang harus ada, harus tiada. Inilah hak makhluk-makhluk ni. Harus ada, harus tiada sampai hari kiamat lah. Dalam syurga neraka qada belaka lah. Sebab itu perkara yang mungkin nak belaka. Perkara yang harus ada, harus tiada. Ni kena faham molek. Sebab kudrah iradah dia tidak bertahan pada perkara mustahil. Allah kuasa tak nak mematikan Allah. Tak kena soalan tu. Tak kena soalan. Sebab Allah mati perkara mustahil. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Kita mati lalu dah. Allah kuasa tak nak buat anak seorang. Tak usah duk ramai-ramai dah. Anak manusia ni ramai. Ramai tak? Hak umbinya dua. Mak ayah. Hak umbi dia dua. Keluar usul, keluar cabang satu. Mana apa ni? Balik modal tau. Balik modal. Umbi dua. Mak dengan ayah. Usul cabang dia seorang. Dua lahir seorang. Mana? Rugi hitung. Rugi hitung. Tu negara Singapura sekarang ni nak bagi upah pula kalau boleh beranak ramai. Dulu tak boleh beranak ramai. Ni nak upah pula sebab beranak ramai. Sebab apa? Jeng lah. Tu rugi. Kalau umbi mak ayah dua, usul anak dua, seri tak bertambah. Tu pun nasib baik anak dua tu hidup sampai ke besar. Kalau anak dua tu mati pula seorang, kan? Itu gian kita lah. Jadi sekarang ni dah tak usah ramai-ramai lah anak Allah. Seorang je. Allah kuasa tak nak jadikan anak seorang? Jangan tanya tu, sebab tu bukan mustahil. Dah kuasa ke tak? Kekuasaan Allah tidak bertakluk, tidak bersangkut paut dengan perkara mustahil. Kuasa ke tak? Jawab kuasa tak boleh, jawab tak kuasa pun tak betul. Jawab kuasa tak boleh, sebab itu bukan takluk kudrah. Jawab lemah tak boleh, sebab itu bukan takluk kudrah. Tak ada sangkut paut dengan kudrah. Ada ni? Jangan kata Allah kuasa buat anak seorang, mudah je Allah nak buat. Allah tak buat je. Tak kena jawapan tu, tak betul jawapan tu. Jangan jawab gitu. Nak jawab Allah lemah memang tak keluarlah perkataan. Allah lemah daripada menjadikan anak seorang kepada Allah Ta'ala. Jawab kata lemah memang tak ada orang pandai nak sebut. Lemah. Tapi jangan pula kata Allah kuasa nak buat anak pada Allah seorang. Berjuta anak Allah kuasa buat. Tapi Allah tak buat. Tak betul jawapan tu. Ni bicara bab takluk dahulu ni. Ni kena faham molek kat sekarang ni. Soalan budak-budak sekarang ni dia pelik-pelik. Takluk ilmu apa dia yang Allah mengetahui. Allah mengetahui akan sekalian yang wajib, zat dan sifat Allah. Allah mengetahui akan sekalian perkara yang harus. Apa yang berlaku ni dunia akhirat ni. Allah mengetahui akan sekalian perkara yang mustahil. Mustahil Allah mengetahui. Dah kenapa hak mustahil? Kudrah iradah tidak bertakluk. Dia kudrah iradah ni jenis buat. Mengada meniada, taksir. Mengada meniada. Jadi perkara yang mustahil tak terima ada. Lepas tu tak berkait dengan kudrah iradah yang takluknya taksir, mengada meniada. Mengetahui ni tahu. Perkara mustahil tak ada sama sekali. Tahulah tak ada. Tahu mana ni? Adapun kudrah iradah ni takluk dia apa? Taksir. Hak tak ada jadi ada, hak ada jadi tak ada. Jadi kalau hak mustahil, perkara yang tak terima nak ada. Itu dah berkait dengan kudrah iradah yang takluknya taksir, mengada meniada. Adapun ilmu tahu. Hak ada pun Allah Ta'ala tahu. Hak tak ada pun Allah Ta'ala tahu. Tahu. Mana ni? Jadi Allah Ta'ala tahu sekarang perkara yang wajib. Mana? Zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya. Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Perkara yang harus Allah mengetahui. Apa yang akan berlaku di hari akhirat. Syurga yang tidak ada penghujung. Neraka yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui sekalian apa yang akan berlaku di syurga dan neraka yang tak ada penghujung dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Hak mustahil pula sifat kekurangan bagi Allah.
Lawan pada sifat wajib, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangannya. Sifat kekurangan tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui satu-satu sifat kekurangan yang mustahil atas Allah, yang tidak ada penghujung bilangan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu je lah. Hal tu hak takluk ilmu. Sekalian yang wajib, yang harus, yang mustahil. Takluk kalam. Wa yata'allaku bima yata'allaku bil ilm. Takluk kalam dengan barang yang bertakluk dengan dia oleh sifat ilmu. Jadi kalam bertakluk, bersangkut paut dengan yang wajib. Kalamullah Al-Quranul Karim, cerita berkaitan dengan Allah Ta'ala, cerita berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Ni. Dan Al-Quran juga menunjuk ke atas perkara yang harum, perkara yang mustahil. Ni. Jadi takluk ilmu, takluk kalam seperti takluk ilmu. Takluk lain-lain. Ilmu ni mengetahui, kalam ni menunjukkan takluk dilalah. Tapi apa yang kalam bertakluk sama dengan apa yang ilmu bertakluk. Mana? Sekalian yang wajib, sekalian yang harus, dan sekalian yang mustahil. Adapun takluk sama basar terdahulu bertakluk kepada perkara yang ada. Allah mendengar akan sekian perkara yang ada. Allah melihat akan sekian perkara yang ada. Yang ada wajib ataupun yang ada harus. Ada wajib zat dan sifat Allah. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pada sedia kala tanjizi qadim. Adapun yang ada ni zat dan sifat makhluk, Allah mendengar dan melihat selepas Allah jadikan zat makhluk. Allah mendengar dan melihat yang baharu, tanjizi hadis. Tu bicara dahulu. Mana kita? Ingat perut ke tau? Ingat perut ke tau? Bukan ingat perut panggil. Tak panggil. Ingat dada ke ingat perut? Ada sebut tak ingat perut? Dia ada tak? Ingat perut tak tau? Memang ingat dada je. Ayat-ayat kapung tak tau? Ingat perut tak tau? Mana suka? Ayat kapung. Dada je. Ingat dada je. Bukan ingat kepala. Bukan ingat di otak. Ingat di otak ke? Ingat dada ke? Ingat perut? Ingat tak tu? Kalau tanya kita, Allah Ta'ala melihat tak anak bagi Allah? Allah Ta'ala melihat tak Tuhan yang kedua, sekutu bagi Allah? Allah melihat ke tak? Melihat apa? Barang tu tak ada. Tak melihat lah. Barang tu tak ada. Dah kan Allah melihat segala-gala. Memanglah Allah melihat segala-gala yang ada. Kan kita kan, Allah berkuasa atas segala-gala. Allah mengetahui akan segala-gala. Allah melihat akan segala-gala. Itu ayat kasar. Allah berkuasa atas segala-gala, segala-gala yang harus. Allah mengetahui segala-gala, habis. Segala-gala yang wajib, yang harus, yang mustahil. Allah melihat segala-gala. Segala-gala yang ada. Anak bagi Allah tak ada. Sekutu bagi Allah tak ada. Allah melihat ke tak? Melihat apa barang tak ada? Kerana kalau teh ni teh buat kata soalan, lepas tu pergi balik rumah lah, tak usah jawab sini kesian. Balik rumah, lepas tu tengok kitab lah. Tengok kitab. Kalau tak boleh makan 100 kau berat lah. Balik rumah tengok kan? Balik rumah bincang dengan Mak Haji. Bincang Ayah Haji dengan Mak Haji. Bincang. Mana kamu? Tak, dia walaupun perincian ta'aluk fardu kifayah, tapi asas dia fardu ain. Asas dia fardu ain. Macam ta'aluk qudrah iradah tu nah. Qadar qadha. Qadar ta'aluk iradah. Qadha ta'aluk qudrah atas jalanan Imam Maturidi. Tak fardu ain apa Jadi
Kalam bertakluk dengan barang yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Mana apa? Kalam bertakluk akan perkara yang wajib. Kalam bertakluk akan perkara mustahil. Dia yang kedua letak mustahil. Dan kalam bertakluk akan perkara yang jaiz, yang harus ada, harus tiada. Dia macam tukar. Dahulu bicara bab dalam matan Ummul Barahim tu, wa al-muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Disebut perkara yang wajib pertama, perkara yang harus kedua, perkara yang mustahil ketiga. Sini di huraian dia ni, dia pergi kepada yang wajib yang pertama, kepada yang mustahil yang kedua, dan kepada yang jaiz yang ketiga letak. Jadi takluk kalam sebagaimana takluk sifat ilmu. Takluk kalam, takluk dilalah, menunjukkan. Takluk kalam, takluk dilalah. Maka arti takluk ia sifat kalam kepada yang wajib. Yang wajib ini zat dan sifat Allah, itu yang wajib. Apa arti? Itu mubtada, menunjuknya tu khabar. Menunjuk oleh sifat kalam. Menunjuk oleh sifat kalam, menunjuk atas yang wajib lah. Itu maksud dia. Takluk sifat kalam akan perkara yang wajib kepada perkara yang wajib. Apa maksud dia? Maksudnya menunjuk oleh sifat kalam atas yang wajib. Mana contohnya? Seperti firman Allah Ta'ala, Anallahu la ilaha illa ana. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam, Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap Nabi Musa alaihissalam. Artinya akulah Allah. Artinya akulah Allah, Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang tiada Tuhan yang lain melainkan aku. Jadi kalam menunjukkan apa? Menunjukkan perkara yang wajib lah. Apa dia? Menunjukkan atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan atas perkara yang wajib. Yang mana Anallahu la ilaha illa ana ni, ni di dalam ayat Al-Quran. Ini di dalam ayat Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran ni menunjukkan atas barang yang menunjuk oleh sifat kalam yang qadimah. Ingat tak bicara atas sekali surat 33. Didatangkan ayat wala taqrabuz zina tu. Jadi wala taqrabuz zina, ni Anallahu la ilaha illa ana, ini perkataan. Kalam lafzi, perkataan. Al-Quranul Karim yang kita duk baca. Kalam lafzi apa? Beberapa lafaz yang kita duk baca. Tapi kalam lafzi ni menunjukkan atas sifat kalam Allah yang qadimah. Sekira-kira kalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan sifat kalam Allah yang qadimah, kita faham akan daripada sifat kalam yang qadimah tu akan maksud ni. Akan maksud Anallahu la ilaha illa ana. Tapi di sifat kalam Allah yang qadimah tak ada lah huruf tu. Tapi kalau Allah buka hijab, buka dinding antara kita dengan sifat kalam Allah, Allah memperlihatkan sifat kalam Allah, kita akan faham daripada sifat kalam Allah yang qadimah akan makna ni. Akan makna Anallahu la ilaha illa ana. Jadi sifat kalam Allah menunjukkan kepada perkara yang wajib. Faham? Arti yang pertama, itu arti takluk ia kalam pada yang wajib. Itu menunjuk sifat kalam atas yang wajib. Menunjuk oleh sifat kalam. Menunjuk oleh sifat kalam ni dipanggil isnad majazi. Ada isnad majazi, bukan hakiki. Hakiki bukan sifat kalam yang menunjukkan. Yang menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kalam. Ini bahawa hakiki. Bukan sifat kalam yang menunjukkan. Allah Ta'ala yang menunjukkan. Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kalam.
Ada kata sifat kalam ni menunjuk oleh sifat kalam. Dia panggil isnad majazi. Beginilah. Mengada ia sifat kudrah. Menentu ia sifat iradah. Itu isnad majazi. Mengada ia sifat kudrah. Menentu ia sifat iradah. Itu bukan hakiki gitu. Hakiki mana? Mengada oleh Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Itu pun hakiki. Menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah, itu hakiki. Bukan kalau berpegang betul-betul diri sifat kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah Ta'ala. Dia berpegang betul-betul zat diri sifat kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah Ta'ala yang mengadakan. Kapir pegangan, kapir pegangan, bukan kudrah yang mengadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah yang mengadakan. Dia kata kudrah, mengada ia sifat kudrah, menentu ia sifat iradah, menunjuk ia sifat kalam, isnad majazi, sandar sementara. Ini isnad majazi cakap harian kita tu. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, telan Panadol hilang sakit kepala, pasang aircon kipas kuat jadi sejuk, matahari terik molek jadi panas, bila panas jadi mudah kering. Itu semua dia panggil apa? Isnad majazi. Sandar kepada asbab, sandar sementara saja, bukan hakiki. Hakiki Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Dah salah ke isnad majazi? Macam sini salah ke? Mana salah? Tapi kalau betul-betul berpegang yang menunjukkan tu sifat kalam bukan Allah Ta'ala, salah bukan kafir tu. Ada. Mengada oleh kudrah, menentu oleh iradah, menunjuk oleh sifat kalam. Dah. Hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk oleh Allah yang bersifat dengan sifat kalam. Itu barulah hakiki. Isnad hakiki dia panggil. Tanda tu. Memang kita dia ditulis gitu je. Mengada ia kudrah, menentu ia iradah, mengetahui ia sifat ilmu, mendengar ia sifat sama, isnad majazi belaka tu. Melihat ia sifat basar, isnad majazi belaka. Jadi cakapan harian kita dipanggil isnad majazi. Perkataan isnad majazi ni biar retilah. Isnad apa isnad? Sandar, letak. Majazi ni apa? Bukan hakiki lah. Majazi ni pinjaman sementara. Gitulah. Apa qarinah yang menyatakan cakap asbab tu isnad majazi? Apa qarinah? Apa tanda dia? Qarinahnya kita orang Islam. Tu qarinah dia. Tapi kalau orang kafir cakap, makan nasi kenyang, itu isnad hakiki. Majazi juga. Mana qarinah tanda anak kata majazi? Dia cakap makan nasi kenyang, ni orang kafir. Dia mari Terengganu makan sedap, kenyang dia kata. Orang kafir cakap tu isnad majazi. Nak kata isnad majazi disandar kepada makanan, mana qarinah tandaan majazi? Tak ada qarinah sebab orang kafir. Itu isnad hakiki. Memang dia pegang gitu. Tapi kalau Islam cakap, qarinah tu di Islam dia tu. Tak ada. Bila Islam bercakap makan nasi kenyang, nambah jadi kenyang. Ni orang Islam cakap ni isnad majazi, bukan hakiki. Itu qarinah dia. Sebab tu kata kalau isnad majazi tu letak hukum kafir cakap asbab ni, tu jengkering panggil. Jengkering berat nanang. Apa benda kita nak bubuh? Jengkering berat nanang sesak barat. Kaguk ni cakap asbab bubuh hukum kafir kat orang. Ada ni. Jangan main kita Terengganu dulu ni. Ada ajaran kok sesak barat. Bukan sesak timur ni enggak bagi sesak barat mana ni. Sesak timur tu sikit bukan dia sesak barat banyak. Cakap asbab ubuh kapi. Mu cakap mari dalam, mu pegang. Allah dia. Ni. Berapa? Tak belajar. Salah sangat-sangat. Dia panggil salah budak tadika. Ada ni? Salah budak tadika orang panggil. Salah sangat-sangat. Salah di pekat permulaan dia.
Ni macam sini. Ni Islam majazi ni. Menunjuk oleh sifat kalam. Bukan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kalam. Dan ni menunjuk sifat kalam ni. Isnad majazi. Itu arti takluk sifat kalam pada yang wajib. Menunjuk sifat kalam atas yang wajib. Dan arti. Kena baca mana ni? Baca arti. Bahasa kekok je nak baca arti. Ni tak ada dah Hamzah. Buat atas alif tak ada dah. Tak, ni tak ada. Buat tadi je ada. Dan arti takluk pada yang mustahil, dan di bawah tu, dan arti takluk pada yang jaiz tak ada dah. Hamzah atas daripada alif ada dah. Baca arti semula lah. Baca arti. Allah bunyi arti dia kata ustaz tu mari sama dulu orang kali. Masuk dalam mesin mai ke depan kau. Doraemon tengok cerita Doraemon. Kan boleh masuk mesin kan. Boleh pergi zaman dahulu, lagi zaman hadapan. Tengok. Buat Doraemon. Ertilah erti. So tadi kita baca arti sebab atas alif tu ada hamzah. Ni. Dan erti. Dah alif rota dah. Arak jadinya. Arat ke irat. Ke orat. Kita alif rota ya dah. Dan erti ta'alluq kepada mustahil. Ta'alluq sifat kalam kepada perkara mustahil. Apa erti dia? Apa sakut paut sifat kalam dengan perkara mustahil? Menunjukkan oleh sifat kalam. Isnad majazi ni. Menunjukkan yakni menunjuk oleh sifat kalam akan yang mustahil. Akan yang mustahil. Mana sifat kalam menunjuk akan yang mustahil? Sifat kalam, tapi didatang ni firman Allah Ta'ala ni kalam lafzi. Tapi kalam lafzi ni Al-Quran bukan yang kita baca ni. Kalau Allah buka hijab, apa yang dipahamkan daripada kalam lafzi ni, itulah yang ada di sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kita nak dengar macam mana sifat kalam Allah tak bersuara. Janji ada. Bila ada boleh dengar. Dengar ni benda yang ada suara. Itu dah Tuhan buat kita. Dah Tuhan buat kita boleh dengar hanya perkara yang ada suara. Dah. Di hari akhirat ahli syurga, kekuatan pendengaran dia akan digandakan 10,000 kekuatan pendengaran. Ahli syurga bukan hanya dengar suara-suara bunyi-bunyian. Bukan ahli syurga boleh mendengar setelah nikmat yang dalam syurga. Ada ni. Melihat bahagian penglihatan, ni bahagian pendengaran ni. Atas dunia adahnya kita hanya boleh mendengar suara bunyi-bunyian. Tapi di hari akhir dalam syurga Allah gandakan kekuatan pendengaran kita ni kepada 10,000. Maka bukan hanya mata melihat bahagian-bahagian nikmat dalam syurga, telinga boleh mendengar sekalian nikmat dalam syurga, walaupun nikmat tu tak ada bunyi-bunyian sekalipun. Jadi bila Allah memperdengarkan sifat kalam Allah yang qadimah, kita fahamlah akan ayat yang menunjukkan atas yang mustahil. Mana contoh? Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah, ini Yahudi ni. Artinya kata Yahudi bahawasanya Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Allah fakir, dia kaya, Yahudi ni menunjukkan atas perkara yang mustahil. Sama juga dengan hak orang ni orang Yahudi, sama juga orang Nasara. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah oleh mereka yang berkata Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Jadi Tuhan yang ketiga ni daripada tiga Tuhan ni mustahil. Jadi kalam menunjuk atas bukan mustahil. Ini sama juga ni orang Yahudi kata ni. Yakni Allah Ta'ala berkata akan demikian perkataan kerana menghikayatkan, menceritakan perkataan Yahudi. Yahudi mana? Yang dilaknat. Mana Yahudi alaihi laknatullah ni doa.
Yahudi yang dilaknat. Alaihi laknatullah. Ataupun Yahudi laknatullah. Jadi Allah nak cerita perkataan Yahudi yang dilaknat. Padahal pekerjaan itu pekerjaan Allah Ta'ala ni pakai. Kami Yahudi ni pula kaya. Itu mustahil. Jadi sifat kalau Allah nak cerita perkara yang mustahil. Itu yang kedua. Dan arti lagi. Dan arti. Dia lekat klasik jadi. Klasik lah orang ni. Dan arti ta'aluk kepada yang jaiz, yang harus. Yang harus ni makhluk lah. Alam dia yang jaiz ni. Yang harus ada, yang harus tiada. Itu menunjukkan. Jadi menunjukkan oleh sifat kalam. Menunjukkan yang jaiz. Gitu je. Menunjukkan yang jaiz. Mana menunjukkan oleh sifat kalam atas yang jaiz, yang harus ada, harus tiada. Mana contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu tu menunjukkan atas yang wajib. Sebab nama Tuhannya, nama asma Allah, itu yang wajib. Wallahu tu yang wajib lah. Khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah Ta'ala akan kamu. Dan barang yang berbuat oleh kamu. Dan barang ini perbuatan yang berbuat oleh kamu. Jadi barang yang kita buat ni, barang perkara yang harus. Kita buat, kita tinggal, kita buat, kita tinggal. Itu menunjukkan atas perkara yang harus. Menunjukkan atas perkara yang harus. Kenapa? Kita harus. Benda yang baru ni semuanya dihukum sebagai benda yang harus. Mana kita ni ada kemudian perkara yang harus. Perbuatan kita ni ada kemudian dipanggil harus. Jadi sekarang ni kalamullah ni menunjukkan atas perkara yang harus. Kita ni ada haruslah sebab kita baharu. Perbuatan kita pun baharu, dipanggil perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi Quran menunjukkan atas perkara yang harus. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menunjukkan atas perkara yang harus. Dan ayat ni lah juganya yang kita nak kena pasok molek, nak kena mati molek. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada perbuatan, tapi apa yang berlaku pada perbuatan kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pergi pada berkaitan ikhtiar usaha hamba, ayat ni lah berkait dengan ikhtiar usaha hamba. Mana dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Satunya wajib berpegang hamba ada perbuatan. Satunya wajib berpegang walaupun hamba ada perbuatan, diri perbuatan hamba itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ni, ayat surah As-Saffat ayat 96. Wa ma ta'malun, dan barang yang berbuat oleh kamu. Tuhan kata tak kamu berbuat? Tuhan kata tak kamu perbuat? Tuhan kata. Bila Tuhan kata kamu perbuat, maka wajib berpegang hamba ada perbuatan, ada ikhtiar usaha. Kamu yang perbuat. Tapi hakikinya barang yang kamu perbuat tu siapa buat? Allah Ta'ala yang buat. Sekarang ni kamu ada tu siapa buat? Allah Ta'ala buat. Perbuatan kamu siapa buat? Allah Ta'ala buat. Ini ayat ni, ayat Saffat ayat ke-96. Mati molek. Wallahu khalaqakum, dan Allah Ta'ala menjadikan akan kamu. Oh tu tak ada optika tu.
Tak ada orang tikar. Memang kita ni Allah yang jadikan. Ke ada kilang yang buat? Tak tahu. Memang pegangan tetap ada. Allah yang menjadikan kita ni. Dan Allah juga yang menjadikan barang yang kamu buat. Barang yang kamu buat tu Allah yang buat. Bukan kamu je Allah buat. Apa yang kamu buat tu lah Allah buat. Barang yang kamu buat tu Allah buat. Tapi di sini Allah sebut tak barang yang kamu buat? Allah sebut tak barang yang kamu buat? Allah sebut. Bila Allah sebut barang yang kamu buat, wajib berpegang. Ni hamba ada perbuatan. Wajib berpegang. Sebab Tuhan kata barang yang berbuat oleh kamu. Barang yang kamu buat. Faham tak sini? Bila Tuhan kata barang yang kamu buat, maka wajib berpeganglah. Ni hamba ni, kami ni hamba ni. Ada perbuatan sebab Allah kata kamu buat. Tapi hakikinya barang yang kamu buat tu siapa yang buat? Allah Ta'ala. Itu je lah. Ni payah ni. Ni payah. Sebab dia pada satu ayat. Pada satu ayat. Hak biasa saya datangkan dalil tu, waktu pada satu surah. Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala-galanya perbuatan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Tu kami pula. Jadi dalam satu surah ayat yang berlainan. Ini tak ni dalam satu ayat yang sama. Kena gabung molek, kena capur molek. Hak tadi Fatihah pada satu surah ayat yang berlainan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Tak ada kitanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada apa kita. Kami sembah. Tuhan kata. Kami hamba dia minta pertolongan. Kalau gitu wajib berpeganglah. Kami ada pilihan dan perbuatan pada menyembah Allah Ta'ala. Tapi hakikinya Alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka yang pilihan dan perbuatan hamba. Ni nak kena capur molek. Nak kena capur, nak kena himpun molek. Nak kena gabung molek. Tak kena capur, tak kena gabung, mabuk. Ada ni. Tak kena catung, gabung, mabuk. Orang timbul bagai-bagai pahaman. Ni satu ayat. Hak satu ayat laginya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tu pada satu ayat juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Surah Al-Anfal ayat ke-17. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Bukan kamu yang masukkan pasir ke dalam mata pok kapir. Ni pok kapir di Hunain, perang Hawazin tu. Bukan kau. Iz ramaita, ketika engkau lontar pasir. Walakin Allah harama, tetapi Allah lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tapi Tuhan kata tak, iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Nak capur mana kita, nak gabung mana? Macam berlawan, macam tandakut, macam bercanggah. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar ketika engkau lontar. Tak berlawan. Tak berlawan. Macam mana kita nak gabung, nak himpun? Sebab ayat Quran mustahil berlawan. Nak gabung macam mana? Wa ma ramaita, tidak melontar pasir kau ya Muhammad pada hakiki, pada batin. Iz ramaita, ketika kau lontar, itu pada majazi, itu pada zahir. Tapi oleh kerana Quran mengatakan iz ramaita, ketika engkau lontar, maka wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Nabi sebagai hamba Allah ada pilihan dan perbuatan pada melontar pasir. Tapi hakikinya Allah Ta'ala yang memasukkan pasir mata orang kafir. Ini gabung, catung, himpun ahli sunnah wal jamaah. Mari puak hak jenis mabuk, dia catung juga dia mabuk. Tak kena macam mana? Menunjukkan bahawa Nabi buat separuh, Allah sambung separuh. Nabi yang melontarkan pasir. Tapi kalau Nabi atas kudrat Nabi ni, setakat mana je melontar pasirnya? Sebab pasir ni akan tuju pada orang kafir pemanah. Hak pemanah tu jauh duduk. Kalau dengan kudrat Nabi, pasir akan pergi tak jauh mana. Jadi Allah yang sambung pula. Itu dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Berbilang kerjasama.
Nabi separuh, Allah separuh. Ini ada ni, orang ceramah gini. Ini tempat kita lah orang ceramah gini. Ini bagaimana ni? Dia gabung, dia catung secara mabuk. Mabuk ketung. Apa? Dia capur dah kena. Capur dah kena tu. Air ketung dia capur dengan bateri tau. Jadi mabuk pun. Nak catung ayat tu pula. Satu ayat. Ni. Satu ayat ni. Barang yang engkau perbuat. Tuan kata engkau buat. Maka wajib berpeganglah kita hamba ni ada perbuatan. Tapi hakikinya perbuatan engkau tu Allah yang jadikan. Kamu Allah jadikan. Perbuatan kamu pun Allah jadikan. Itu je lah. Sekalian kau dah qada habis cerita. Ada ni. Keesaan Allah pada perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Tauhid ni tauhid wahdaniyah ni. Tak ada sini kau. Bukan setakat mabuk dah lah. Kiok terus. Kiok terus. Ada kiok. Kong. Tahu kong? Kiok se. Kong se. Bahan tanah. Tahu? Bahan tanah tahu? Kiok. Kong. Bahan tanah. Ada ni. Apa lagi? Koju. Koju lah. Bukan kaju. Koju. Apa banyak lah kat Terengganu kita ni. Maksudnya apa? Matilah. Jilat cok. Jilat cok. Koh juga tu. Koju jugalah. Koju juga. Mana? Mampu tau. Tak balik deposit orang ni. Allah. Tak kena rayukan mabuk ni. Kan mabuk. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tutup buku lah. Musyrikun. Ini dah rakaman dah ke? Ini bab perbuatan. Bab ketentuan satu hal pula. Bab iradah satu hal pula. Macam-macam lah sekarang ni. Kau tahu dah kita Tasilul Du'afa. Mereka yang pegangan yang tergelincir ni yang tidak disangka-sangka. Dan Tasilul Du'afa. Orang yang terpesong akidah ni yang tak disangka-sangka. Orang pakat tu turut dalam TikTok. Orang pun share dalam TikTok. Orang bercakap tu satu hadah. Orang share tu, bayangkanlah. Share lah benda karut-marut gitu. Akidah salah. Ada ketika Allah akan menentukan kembali. Allah akan menetapkan kembali. Allah menentu balik pula. Ada ni. Sebab apa? Allah berhak. Allah berkuasa nak ubah ketentuan Allah. Tapi tidak menafikan Allah mengetahui. Pula dah. Tapi kalau Allah mengubah ketentuan Allah, mengetahui Allah macam mana? Mengetahui Allah macam mana? Maksudnya luh mahfuz. Luh mahfuz, kita tahu luh mahfuz. Jangan buat ayat gantung gitu. Ini apa? Kesamaran dalam bab pegangan haram awal-awal dah. Sama betul apa? Kesamaran ni ditimbulkan oleh orang yang sebelum ni sudah banyak dah yang disampaikan pegangan yang salah. Kalau dia kan ahli ilmi sudah memaklumi. Kalau dia ni tak boleh harap dalam bab pegangan. Dalam bab qada-qada mati dia tak boleh nak harap. Dia kan ahli ilmi sudah tahu dah. Orang ni banyak dah bawa akidah salah. Tapi bagi orang awam, dia orang hebat, public figure, bercakap lembut, jangan. Tambah pula kalau orang yang pernah ditegur oleh kawan dia sendiri, sahabat dia sendiri tegur dah. Yang kamu bawa tu salah. Dia hanya ketawa saja, tak respon pun. Ini manusia. Ada ni, manusia. Sekarang kena cermat sikit. Dia mari bagai-bagai daripada luar. Mari bagai-bagai lah. Ada unsur bagai-bagai. Hak Mu'tazilah ni akidah Syiah. Mu'tazilah ni akidah Syiah. Mu'tazilah. Ada ni. Ada Syiah yang mana pekohnya hampir-hampir dengan mazhab Syafi'i. Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling hampir dengan Ahli Sunnah. Syiah yang paling hampir dengan Ahli Sunnah, Syiah Zaidiyah. Pekoh Syiah Zaidiyah ni dekat-dekat dengan mazhab Syafi'i kita. Tukar dengan mazhab Syafi'i kita, Syiah Zaidiyah. Tapi akidah dia Mu'tazilah. Ini yang main sekarang ni. Mari rupanya mazhab Syafi'i. Tapi bukan Ahli Sunnah. Akidah Mu'tazilah, akidah Syiah. Allah berkuasa nak merubah ketentuan Allah. Allah akan buat ketentuan yang baru.
Allah akan Allah. Ilmu Allah di mana? Ya, ilmu Allah comel, Allah mengetahui. Tapi Allah ubah je. Sebab Allah berhak, Allah berkuasa. Ni jeng belaka ni. Lepas tu pakai share pula. Orang ni pula ditengok orang. Tak ada asas pula. Tak ada beza mana akidah yang sebenar, mana akidah yang karut. Tapi perkara ni sudah merebak puluhan ratusan ribu yang duk share perkara ni. Lepas tu macam mana? Pihak berkuasa agama lah yang paling besar tanggungjawab. Kita yang mengajar ni hanya beri peringatan. Berulang kali dah beri peringatan. Sudah berulang kali dia bawa akidah yang salah dalam bab qada-qada, bukan pertama kali. Tapi macam nak biarkan, dah orang berkuasa lah. Kena panggil, kena semua buat pembetulan, kena beri peringatan pada orang ramai, dah kena sekat orang seumpama ni. Jangan benar kan? Dia merosakkan akidah. Maksud yang Allah ubah tu Lauh Mahfuz. Cerita molek Lauh Mahfuz. Jawab tergantung gitu. Orang boleh tanggung Lauh Mahfuz. Tapi kalau orang sudah mengetahui, sebelum ni pun memang banyak dah akidah salah dalam bab qada-qada, dah pelik. Kalau kena pada Ghazali pun dah pelik. Tapi yang pastinya kesamaran. Yang jelasnya orang yang mengikuti itu memang percaya hak azali lah yang tak ubah. Sebab Allah berhak, Allah kuasa. Sebab barang milik Allah. Tapi bukan kata Allah tidak mengetahui. Allah tak mengetahui kalau gitu. Dah ada itu doa dia di share malam semua Syaban ada doa dia Arab lah. Saya dah ingat dia punya lafaz doa tu. Dan jikalau engkau telah mencatatkan, engkau catat tu Lauh Mahfuz. Kalau azali bukan engkau catat, engkau menentukan. Kalau kita catat, kata betul engkau yang tulis tu Lauh Mahfuz. Yang tulisnya qalam, hakikatnya Allah yang tulis, qalam makhluk tak bekas. Jika engkau tulis, kata betul, jika engkau tulis fi ummil kitab, pada ummil kitab kecelakaan, maka engkau ubahlah jadi kebahagiaan. Tapi ada doa tu tak ada masalah apa pun. Dan jika engkau tulis pada ummil kitab kecelakaan, maka engkau ubah. Ummil kitab tu Lauh Mahfuz. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Ar-Ra'd ayat 39. Memadam oleh Allah Ta'ala akan bagi kehendak, Allah ubah. Dan menetap Allah Ta'ala akan bagi kehendak, Allah tak ubah. Dan di sisi Allah ada umul kitab Lauh Mahfuz. Allah ubah yang ada dalam Mahfuz. Tapi apa yang Allah Ta'ala ubah, itulah hak azali. Oh tu kena cerita molek tu. Orang akan faham hak qada rukun iman yang keenam. Ketentuan azali Allah ubah sebab Allah berhak, Allah berkuasa. Hak ni pihak berkuasa agama lah. Kena main peranang sungguh-sungguh. Jangan biarkan orang yang berwatak lembut, yang sangat mudah mempengaruhi orang ramai, bawa akidah yang salah. Dah lah kita ni parah dah dapat pegangan. Mari pula hak tokoh yang nak mematikan, nak menghancurkan pegangan umat Islam di Malaysia ni. Mari dapat tokoh pula yang dianggap sebagai tokoh. Yang mana yang tergelincir tadi ni, yang tak disangka-sangka, diangkat sebagai tokoh. Mari ke tempat kita, bawa akidah yang terpesong. Letak kesamaran sudahlah. Sebab dia tak kata hak azali tu. Tapi kalau kita tahu dah, sebelum ni memang bawa pegangan yang salah dan bab qada-qada tak pelik. Kalau naik pada hak azali pun. Tapi kesamaran pasti. Pihak berkuasa agama macam mana? Saya mengetahui pernah bawa akidah yang salah ni daripada orang agama lah cerita. Sianu ni dia bawa akidah begini. Lama dah cerita tu. Cuma dia tak datangkan rakaman pengajaran. Tak datang, cuma dia kata. Maknanya orang luar yang ahli agama lah kata memang dia bawa akidah salah. Tapi tak datangkan rakaman. Rakaman tu dapat kemudian. Memang salah. Dalam bab istiusaha bukan ahli sunnah wal jamaah. Bab istiusaha bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu berkaitan dengan ketentuan yang mu'allaq, yang tergantung berubah. Waktu Lauh Mahfuz. Tak. Orang yang sama bab istiusaha sangat terpesong. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu Mu'tazilah, akidah Syiah itu. Bukan ahli sunnah wal jamaah.
Saya wallahu a'lam tak pernah kaji Syiah, cuma tunggu saya pernah sebut akidah Mu'tazilah ni dipegangi oleh puak Syiah. Kan? Kita nak cucu kita ke mana? Dia nak kita dia tengok gitu lah. Yang mudah menarik minat orang, yang diangkat sebagai tokoh. Ini bab pegangan ni mati agama. Mana orang yang sama, ane bicara itu usaha. Pun terpesong bukan ahli sunnah wal jamaah bukan. Orang pun syekh, dia tak tahu syekh. Sampai ke bila ni akidah salah ni akan di-share? Kalau kata orang ni mati dah sekalipun, hak ni tetap orang share sampai ke bila-bila. Kata-kata pihak berkuasa agama lah yang kena ambil tindakan keras. Dan mestikan rakaman tu dia padamkan. Kan kerajaan boleh padamkan. Ada ni. Sekarang ni dalam FB ke apa ke, sampai masa kerajaan padam lah. Dia boleh padam dia. Ni nak kena padam. Beri peringatan, ambil tindakan dan kena padamkan apa yang diajar tu. Supaya tidak disebar kemudian. Rosak nak akidah orang. Dan orang berkuasa agama tu mana? Orang tak tahu lawan mananya. Orang mana orang berkuasa agama? Tidak kenal orang mana. Cuma kita tahunya banyak yang berkuasa agama. Yang kita ni hanya boleh beritahu sahaja, beri peringatan. Betul macam mana? Belajar molek akidah di sama jemaah sampai peringkat kita boleh membezakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah ahli bid'ah. Boleh membezakan tu fardu ain tauhid dalam kitab Minhajul Abidin. Fardu ain tauhid dalam kitab Minhajul Abidin kita belajar sampai peringkat boleh membezakan manakah akidah ahli sunnah daripada akidah ahli bid'ah. Boleh membezakan, boleh mematikan, boleh menjelaskan. Itu fardu kifayah. Boleh membezakan. Mari siapa sekalipun, diangkat macam mana sekalipun, selalu masuk TV ke, selalu masuk radio ke, ada ni. Salah, kita boleh kata lalu dah. Betul je. Kalau kata betul. Walaupun dia orang baru sekalipun, tak kenal lagi budak ni. Ustaz mana ni? Baru je ni, tak pernah tengok ni. Dia pun cerita. Walaupun dia budak baru, ustaz baru, comel dia cerita. Boleh beza. Marilah daripada orang macam mana pun. Ni salah. Boleh beza tu fardu ain. Salah. Cerita kot salah di mana? Saya tak pandai. Mana apa tu? Jahil fardu kifayah. Tak berdosa jahil fardu kifayah. Tapi hanya boleh selamat diri. Nak selamat orang lain, orang pakai kita. Salah. Lepas tu salah macam mana? Tak dia nak cerita. Orang nak pakai. Senang kata salah. Mu siapa? Dia siapa? Habis lah. Ada. Kalau kita hanya boleh kata salah, fardu ain kita takkan turut dia. Selamat kita. Tapi orang lain biar. Orang lain tak nak cucu kita. Bukan orang lain tu orang lain bentuk. Orang lain tak nak cucu kita. Dia tunjuk kita macam mana. Salah kita nak hurah macam mana. Hurah tu fardu kifayah. Biar faham sampai tangga tu kan. Tapi parahlah sebab benda ni benda yang akan tersebar. TikTok lah, FB lah, dia macam-macam sekarang ni kan. Banyak saluran yang boleh menyebarkan. Akidah sebenar pun boleh, akidah yang terpesong pun boleh. Jadi ayat ni menunjukkan atas perkara yang jaiz ni mati molek. Ini ayat berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Surah As-Saffat ayat ke-96. Kamu Allah yang jadikan, perbuatan kamu pun Allah yang jadikan. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu, Tuhan kata perbuatan kamu. Maka wajib berpegang, kami hamba ada perbuatan. Tapi perbuatan kamu, bukan kamu saja Allah buat, perbuatan kamu pun Allah yang buat. Keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian qada. Pilihan dan perbuatan hamba, qada. Terdetik di hati hamba, qada. Berkelip mata hamba, bergerak nadi hamba, qada. Qada Allah sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, dan tidak ada penghujung qada Allah. Sebab yang akan berlaku di syurga dan neraka yang tidak ada penghujung, kesemuanya adalah takluk qudrah iradah yang tidak ada penghujung. Selesai bicara takluk sifat kalam pada yang wajib, kepada yang mustahil, kepada yang jaiz, yang harus. Faidatun,
segala kitabillah yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, yakni dibalik bahasa oleh tiap-tiap nabi bagi ummahnya, diterjemah dengan lughahnya, lughah tiap-tiap nabi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.